الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الآخرة والأولى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha mulia, yang maha agung, yang telah mengizinkan kita untuk bertemu lagi di dalam kuliah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan kitab Al-Jami' As-Saghir karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Yang mana kitab ini antara kitab hadis yang disukai oleh masyarakat ulama. Ulama banyak menyukai kitab Al-Jami' As-Saghir kerana mengumpulkan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan satu bukan dua ulama yang mensyarahkan kitab Al-Jami' As-Saghir, bahkan banyak daripada ulama hadis yang mensyarah kitab Al-Jami' As-Saghir. Masya-Allah. Baik. Jumlah hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir ini lebih daripada 11,000 hadis. Dan insya-Allah kita akan baca sikit-sikit sehingga khatam, insya-Allah, jika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Kita hari ini akan sambung baca hadis yang ke-48. Hadis yang ke-48, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu bih." Ibda'u bima bada Allahu bihi. Maksudnya, hendaklah kalian bermula dengan apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hendaklah kalian memula dengan apa yang Allah mulakan. Apa maksud itu? Yakni di dalam segala amalan kita atau ibadah amaliyah, ibadah berbuatan, amal, atau ibadah bacaan, hendaklah kita memula dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala mula dengannya di dalam Al-Quran. Yakni maksud hadis ini, contohnya kalau kita nak sa'i, ingin melakukan ibadah sa'i dalam ibadah haji atau umrah, kita nak sa'i antara Bukit As-Safa dan Al-Marwah. Kita mula dengan mana? Kita mula dengan As-Safa atau mula dengan Al-Marwah? Yang wajib 7 kali sa'i, 7 kali syaut, 7 kali jalan antara dua bukit ini. Tapi kita harus bermula dari mana? Jadi itulah yang Rasulullah SAW bersabda,
bermulalah dengan apa yang Allah mula dengan di dalam Al-Quran. Apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala mula dengannya di dalam Al-Quran? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya as-safa dan al-marwah sebahagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok sekarang, Allah Subhanahu Wa Taala mula dengan apa? Dengan as-safa ke dengan al-marwah? Dengan as-safa. Jadi mulalah dengan apa yang Allah sebut terlebih dahulu. Allah sebutkan terlebih dahulu as-safa. Jadi kita mula dengan as-safa. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita cara melaksanakan ibadah, hatta dengan bermula dengan dari mana atau dengan apa. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, khudhu anni manasikakum. Ambilkanlah, belajarlah ibadah-ibadah kamu, amalan-amalan ibadah kamu daripada perbuatan aku. Yakni tengoklah aku buat macam mana, aku mula dengan apa, kamu ikutlah cara saya. Dan Nabi SAW sepanjang atau setiap kali Rasulullah SAW melakukan haji, ibadah haji atau ibadah umrah, Nabi SAW bermula daripada as-safa. Rasulullah SAW mula dari as-safa. Jadi hendaklah kita bermula dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan di dalam Al-Quran. Contohnya juga, kita mula dengan zakatul fitri. Barulah kita salat Idul Fitr. Kita keluarkan zakat, barulah kita salatul al-Eid, salat hari raya. Kenapa? Itulah perbuatan Rasulullah SAW. Okey, kenapa Rasulullah SAW mulakan zakatul fitri sebelum salat hari raya? Sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Maksudnya, telah berjaya orang yang mengeluarkan zakat, orang yang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dengan keluarkan zakat, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan dia solat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa terlebih dahulu? Sebutkan zakat. Barulah menyebutkan salat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia keluarkan zakat Idul Fitri, barulah barulah melakukan salat hari raya. Itu antara contoh maksud firman Rasulullah sabda Rasulullah SAW, ibda'u bima bada Allahu bih. Hendaklah kalian bermula dengan apa yang Allah mulakan dengannya. Kita kena, itu maknanya Nabi SAW ajak kita baca Quran dengan tadabbur. Baca Quran dengan faham, baca Quran dengan elok-elok, dengan perlahan, dengan faham, dengan tadabbur. Sehingga kita perhatikan Nabi Allah SWT mulakan dengan ini atau dengan itu. Dan tidak ada apa-apa di dalam Al-Quran yang tidak ada maksud atau tidak ada hikmah. Maka jika Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan menyebutkan as-safa, itu ada hikmah. Maknanya kamu mula dengan as-safa. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan zakat terlebih dahulu sebelum Idul Fitri, sebelum salat hari raya, itu maknanya kita keluarkan zakat sebelum salat hari raya. Jadi apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, khususnya 2 perkara atau 3 perkara dalam satu ayat, kita tengok perkara yang pertama yang Allah sebut itu apa. Kita mendahulukan perkara itu. Yang perkara yang pertama. Yang kedua, dia martabatnya perkara yang kedua. Dan begitu. Waja'a rajulun. Ada seorang lelaki datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Dia tanya, adakah harus aku mula dengan Al-Marwah atau Safa? Dan adakah harus aku solat sebelum tawaf atau tawaf sebelum solat? Yani waktu masuk Masjidil Haram. Dan adakah harus saya syukur rambut
sebelum saya sembelih kurban atau saya kurban sebelum itu, sebelum mencukur rambut. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia turjumanul Quran, sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas. Dia sahabat yang Masya Allah, yang Nabi SAW baca doa khas untuknya, semoga Allah SWT memberi ilmu yang cukup hebat tentang tafsirul Quran. Maka Abdullah bin Abbas dia kata, khudhu min kitabillah, ambilkanlah jawapan masalah kamu ni daripada kitab Allah. Yang ni dalam Al-Quran ada jawapannya. Dia kata mana? Macam mana? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Safa wal Marwah. Maka mulalah dengan Safa. Allah sebut Safa terlebih dahulu. Ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua, iaitu salah sebelum tawaf atau tawaf sebelum salah. Apa yang terlebih dahulu harus buat? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tahhir baiti lit-taifin. Sucikanlah rumah aku untuk orang bertawaf. Maka mulalah dengan tawaf. Mula dengan tawaf. Tawaf terlebih dahulu barulah salah. Sebab Allah SWT kata, sucikanlah rumah aku untuk orang bertawaf. Maknanya tawaf terlebih dahulu lah, barulah salah. Orang kena tawaf. Sebab itu tahiyatul masjid 2 rakaat. Mana-mana masjid di satu dunia, mana-mana masjid di satu dunia, tahiyyah sunnah kita melakukan 2 rakaat sebagai tahiyyah, sebagai salam kepada masjid. Tahiyatul masjid. Kecuali al-Masjidil Haram. Kecuali al-Masjid al-Haram yang di Mekah. Masjid al-Haram, tahiyatul masjid di sana apa? At-tawaf. Tahiyatul Masjid al-Haram iaitu at-tawaf, bukan 2 rakaat. Soalan yang ketiga, lelaki itu dia kata, hendaklah aku mencukur rambut terlebih dahulu atau sembelih kurban. Atau sembelih kurban terlebih dahulu baru cukur. Dia kata, firman Allah Subhanahu Wa Taala, la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah. Fadhabhu qabl. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, janganlah cukur rambut kamu sehingga kurban kamu dah sampai kepada waktunya dan dah selesai. Maka sembelihlah kurban kamu, barulah syukur rambut. Jadi subhanallah, semua perkara itu dah disebut di dalam Al-Quran. Maka kita kena mula sentiasa dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan. Juga hadis ini mengajar kita agar kita bertadabbur. Kita baca Quran dengan tadabbur, dengan khusyuk. Dan kita kena perhatikan kalau Allah sebutkan di dalam satu ayat beberapa ibadah atau beberapa amalan, kita tengok terlebih dahulu Allah sebutkan apa. Macam tu juga ulama mazhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i mewajibkan tertib, mewajibkan ikut susunan di membasuh anggota wudu. Yakni basuh muka terlebih dahulu, baru tangan, barulah sapu rambut dan baru kemudian basuh kaki. Tertib ikut susunan ini wajib dalam wudu. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i. Apakah bukti Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menggunakan dalil ini. Nabi SAW bersabda, mulakanlah dengan apa yang Allah mula. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ayat yang menceritakan tentang wudu, Allah sebutkan muka, wajah terlebih dahulu. Lepas tu sebut tangan. Kemudian sebut rambut. Lepas tu kaki. Jadi, Imam Syafi'i dikata wajib ikut susunan yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran. Baik, ini hadis yang ke-48. Hadis itu sahih. Warawahu riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Juga Imam Al-Baihaqi, juga Imam Ibn Hazm mensahihkan hadis ini. Wal muallif juga Imam Suyuti juga menyatakan hadis ini hadis sahih. Juga ada riwayat lain, riwayat Imam Muslim hadis ini. Baik. Hadis yang ke-49. Hadis yang ke-49, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abridu bidh-dhuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam.
abridu bidh-dhuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Apa maksudnya? Maksudnya abridu bidh-dhuhri yakni lambatkanlah salat zuhur di waktu musim panas jika kamu hidup di satu kota atau bandar yang cuacanya sangat panas. Maka hendaklah kamu melambatkan salat zuhur sehingga dinding-dinding dah ada bayang-bayang. Tak ada bayang-bayang, boleh orang jalan kepada masjid, bawah bayang-bayang, keadaan dah mula sejuk sikit. Sebab kalau waktu baru masuk waktu zuhur, waktu tu sangat panas. Waktu itu panas sangat. Sebab itu Nabi SAW daripada rahmatnya Nabi SAW dan syariat yang sangat mudah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak sanggup menyuruh kita umat Islam keluar untuk menunaikan salat jemaah zuhur dalam keadaan yang panas begitu. Maka Nabi SAW suruh kita kalau musim panas dan kota kita atau bandar yang kita tinggal itu dalamnya panas macam cuaca kampung, panas sangat, maka disunnahkan untuk kita untuk melambatkan salat zuhur sehingga kurang sedikit panas yang tak boleh tahan itu. Jadi ini antara rahmah daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Nabi SAW bersabda, fa inna shiddatal har, sesungguhnya panas yang kuat, cuaca panas yang kuat itu sebahagian daripada kepanasan Jahannam. Na'udzubillah. Sebahagian daripada panasnya Jahannam, daripada panas Jahannam. Maka cuaca panas atau api yang ada di dunia ini, dia sebahagian daripada Jahannam. Dan mencontohi bagaimana panasnya Jahannam, iaitu api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka apakah hikmah Nabi SAW melambatkan salat zuhur? Macam cuaca dekat kampung selalu panas. Cuaca dekat kampung-kampung dekat macam tu panas sangat. Jadi mereka disunahkan untuk lambatkan salat zuhur. Apa hikmahnya? Nabi SAW Al-Imam Al-Manawi dikata daf'ul masyaqqah, supaya tidak menyusahkan umat Islam. Hikmah Rasulullah SAW suruh umat Islam lambatkan salat zuhur waktu musim panas, iaitu supaya mereka tidak disusahkan. Umat Islam juga supaya mereka tidak hilangnya rasa khusyuk di dalam salat. Jika mereka jalan dalam keadaan panas sampai kepada masjid dah beluh, panas, badan dah tak boleh tahan, orang nak salat macam mana salat, lagi-lagi pun di zaman dahulu masjid-masjid mereka tak ada kipas, masjid-masjid mereka tak ada aircon macam sekarang. Jadi masjid mereka pun kadang-kadang atapnya matahari masuk, kadang-kadang atapnya pun menambahkan panas lagi. Jadi umat-umat Islam dahulu, masjid-masjid mereka dahulu bukan macam zaman sekarang. Jadi kalau dibagi solat kepada masjid dengan cuaca begitu, dengan suasana begitu, nanti tak ada khusyuk. Boleh tak ada rasa khusyuk dalam solat. Jadi Nabi SAW menghilangkan kesusahan itu dengan Rasulullah SAW mensunnahkan untuk kita lambatkanlah salat zuhur. Wahakadha. Lebih kurang hukum ini lebih kurang macam orang yang masuknya waktu salat dan dia nak salat tetapi dia di dalam keadaan kelaparan yang begitu teruk. Sangat lapar. Dia sangat lapar sampai tak boleh tahan. Maka ulama suruh dia makanlah terlebih dahulu barulah solat. Itu lebih afdal. Kalau dia masuk dalam solat, dia akan solat, dia fikirlah ni nasi goreng ke tu, ayam goreng ke, apa-apa makanan yang dah bau pun. Lagi kalau dia bau.
bau makanan itu. Dia tak boleh khusyuk nanti dalam salat. Jadi bagus dia kena duduk, makan dulu baru salat. Kenapa? Semua itu kerana meraihkan khusyuk di dalam salat. Meraihkan khusyuk di dalam salat. Sebab Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima salat yang tak ada khusyuk, yang hati tak hadir di dalamnya. Inna Allah la yaqbalu min as-salati illa biqadri ma hadara qalbuhu fiha. Allah tidak menerima salat seseorang kecuali berapa banyak hadirnya hatinya di dalam salat. Kalau hatinya hadir dalam satu rakaat, Allah terima satu rakaat saja. Kalau 2 rakaat, Allah terima 2 rakaat. Kalau semuanya tak ada hadir, hatinya tak hadir dalam salat, Allah tak terima. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi banyak kemudahan supaya kita khusyuk dalam salat. Sehingga Rasulullah SAW izinkan kita lambatkan salat zuhur. Sehingga Rasulullah SAW izinkan kita makan terlebih dahulu. Tak apa, jangan salah dengan orang yang salah. Kamu makan dulu barulah bangun salat. Semua itu untuk meraihkan khusyuk. Jadi bagaimana sekarang? Sekarang subhanallah. Bukan susah. Bukan orang banas sangat boleh dapat. Pergi masjid pun naik kereta ada ikon. Sampai kepada masjid sana. Masya Allah. Karbet cantik. Ada ikon, ada kipas. Masjid cantik, kadang-kadang lagi cantik dari rumah kita. Tapi makan pun tak mustahil, baru habis makan kenyang, lagi pun tak ada khusyuk. Na'udzubillah. Lagi pun tak ada khusyuk. Orang sibuk dengan dunia, orang fikir tentang dunia, orang lalai, hati mereka tak ada dengan Allah. Di solat, dimasuk dalam solat, tapi hatinya tak ada dengan Allah. Badannya sahaja ada dalam solat, hatinya tak ada. Badan ada dalam salat, tapi hati tak ada dalam salat. Jadi Al-Imam Al-Ghazali berkata, Al-khusyu'u rukunun azimun fi salah. Khusyuk dalam salat itu adalah rukun yang besar dalam salat. Perkara yang sangat-sangat penting ada dalam salat. Kerana kabul salat itu bergantung dengan khusyuk. Salat sahih atau tidak sahih itu berkait atau bergantung dengan hukum hakam, dengan syarat, dengan rukun, dengan perkara yang batalkan salat. Tapi kabul, iaitu Allah terima atau tidak, perkara itu bergantung dengan khusyuk. Ada khusyuk, ada hati hadir dalam salat, Allah terima. Hati tak hadir dalam salat, Allah tak terima. Sebab itu kita kena syukur Allah SWT dalam zaman ini. Allah banyak bagi kemudahan, jadi kita tinggalkan saja kita khusyuk lah. Kita khusyuk, kita hadirkan hati kita dengan Allah. Sebab itu pernah saya jumpa satu orang di Yaman dulu, satu pakcik. Satu pakcik yang banyak kerja sana sini dekat bazar. Tapi kalau masuk waktu salat, Masya Allah, dia terus pergi kepada masjid, dia ambil wuduk dengan cantik, dengan baik. Lepas tu dia salat, dia sangat khusyuk dalam salat. Nanti orang belik. Yang dia bukan yang ulama atau duduk dengan ulama atau pergi majlis. Dia sibuk dengan kerja saja. Tapi salatnya sangat cantik. Salatnya sangat bagus, Masya Allah. Lepas ditanya tentang itu, dia kata, aku sibuk dalam dunia ni. Dan aku dah tinggalkan banyak amalan-amalan yang baik. Seperti belajar ilmu, zikir, majlis-majlis yang baik. Jadi aku tinggalkan solat 5 fardu ni. Jadi aku nak membaikikan dia. Aku ingin melakukannya dengan secara yang sangat baik di depan Allah. Takkan solat juga saya melakukannya dengan main macam tu. Kerja tu semua saya akan buat kerja. Tapi kalau masuk waktu solat, saya kena bagilah solat ini haknya. Daripada khusyuk dan hati yang hadir dan fokus kepada solat. Jadi begitulah harus kita jadi. Baik, hadis ini daripada Abi Musa bin Sa'id Al-Khudri bin Mas'ud bin Jabir radhiyallahu anhu, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini.
La ilaha illallah. Wa qala al-muallif al-Imam Suyuti berkata hadis ini hadis mutawatir, diriwayat oleh belas-belas sahabat Nabi SAW. Belas-belas sahabat Rasulullah yang riwayatkan hadis ini. Yani hadis mutawatir. Kalau ulama hadis kata hadis mutawatir, mutawatir itu lebih kuat daripada hadis sahih. Mutawatir ini hadis yang paling besar, paling kuat. Lagi kuat daripada hadis sahih. Hadis mutawatir. Baik. Hadis yang ke-50 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, juga diriwayat daripada an Jabir radhiyallahu anhu, juga an Abi Hurairah dan an Anas. Yani ada beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abridu bit-ta'ami fa innal harra la barakata fih." Abridu bit-ta'ami fa innal harra la barakata fih. Maksudnya, sejukkanlah atau tunggukanlah makanan yang panas itu sehingga ia sejuk. Barulah makan makanan tersebut. Kerana al-har, kerana makanan yang sedang panas, la barakata fih, tidak ada keberkatan dalamnya. Fa inna at-ta'am al-har ghaira dhi barakah. Riwayat yang lain kata sesungguhnya makanan yang panas tidaklah makanan yang diberkati. Tidaklah makanan yang mempunyai keberkatan. Wa fi riwayatin fa innahu a'zamu lil barakah. Dalam riwayat yang lain dia kata sesungguhnya jika kita tunggu makanan yang panas itu sehingga dia sejuk sikit, mudah dimakan, itu a'zamu lil barakah. Keberkatan menjadi lebih besar pada makanan tersebut. Tidak sama jika kita makan makanan itu yang sedang berasap dan panas. Makanan yang sedang berasap panas baru turun daripada api, tidak ada keberkatan. Nabi SAW kata, la barakata fih. Tidaklah mempunyai keberkatan makanan yang panas. Fayukrahu isti'mal al-har li khuluwihi 'anil barakah. Maka makruh. Al-Imam al-Manawi yang mensyarah kitab Al-Jami' al-Saghir, dia berkata, makruh kita makan makanan yang sedang panas sangat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahawasanya makanan itu tidak mempunyai keberkatan. Dan kita sebagai orang Islam, kita tidak sepatutnya makan makanan yang tidak ada keberkatan. Itu ajaran Rasulullah. Makanan itu ada berkat, barulah kita makan. Kalau makanan itu tak ada keberkatan, kita tinggalkan. Kita tak makan. Wahakadha. Wa mukhalafatihi lis-sunnah. Juga makan makanan yang panas, makruh. Yang pertama kerana tak ada berkat. Yang kedua kerana itu berlawan dengan sunnah. Berlawan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Manawi berkata, bahkan boleh menjadi haram makan makanan yang sedang panas sangat. Boleh menjadi haram. Iaitu bila? Apabila dia merasa yakin dia akan mendapatkan madarat jika dia makan makanan tersebut. Jika ia makan makanan yang sedang panas sangat itu, dia rasa yakin kalau dia makan dia akan dapat madarat dekat tekaknya ke, atau dekat lidah, atau dekat badannya ke, maka dah jadi hukumnya haram terus. Bukan makruh saja. Yang hukumnya makruh jika dia tidak merasa akan ada atau jadi apa-apa mudarat pada badannya atau kesehatannya. Tapi kalau dia rasa yakin akan ada satu muskilah, satu masalah atau mudarat pada badannya,
Sekarang makanan itu menjadi makanan haram. Nauzubillah. Wahakadha. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita hatta cara makan dan kita makan apa, dan ini juga antara kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setuju kita makan makanan yang sedang panas bukan kerana membawa madarat, sebab perkara tu tak yakin sangat, tapi kerana perkara tu tak ada berkat. Jadi Nabi SAW tak suka kita makan makanan yang tak ada berkat. Sanggup Rasulullah SAW dan bersungguh-sungguh Rasulullah SAW mengajar kita hatta cara menjadikan makanan kita makanan yang berkat. Cara yang membuatkan makanan kita yang kita masukkannya dalam badan kita makanan yang membawa keberkatan. Sampai begitu cara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di satu kali utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqas'ah. Dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu mangkuk atau bekas tafur, sedang panas. Asap keluar dari badannya dan terlalu panas, sedang panas sangat. Farafa'a yadahu minha, maka Nabi SAW tak makan. Biasanya kalau sahabat hidangkan makanan dapat Rasulullah terus bismillah makan. Ini biasanya. Nabi SAW ambil hati dia, biar dia gembira. Rasulullah suka makan depan mata orang tu supaya dia gembira. Tapi bila makanan itu yang dihidangkan dapat Rasulullah, panas sangat, Rasulullah SAW tak sentuh makanan itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah lam yut'imana naran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberi makanan kepada kita makanan api. Sesungguhnya tak pernah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita makan makanan api. Yani api, makan api. Itu tidak halal dan Allah Subhanahu wa taala tak pernah bagi kita makanan. Makanan kita manusia. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW kita manusia ni, kita makan yang bukan makanan kita api. Makanan kita makanan yang lembut, yang biasa, roti ke apa-apa yang dah sejuk dah. Sebab kita ni manusia. Yani Allah Subhanahu wa taala tak takdirkan kita manusia ni makan api. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat kalau makanan itu sedang panas maka tunggu sampai kepanasannya tu yang sangat kuat hilang dan jadi sejuk sikit, barulah kita makan makanan itu. Alhamdulillah. Moga-moga insya-Allah kita beramal dan melaksanakan semua sunnah, ajaran, adab-adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarlah diri kita, kita ingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, juga kita sebarkanlah ilmu, ajaran, adab, akhlak, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Islam yang lain, kepada manusia-manusia yang lain, agar luas penyebaran atau menyebarkan ilmu dengan secara luas, menyebarkan keberkatan dan adab dan akhlak dengan secara luas, dan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kita dan memberi taufik dan kekuatan agar kita mengajar orang lain tentang semua adab-adab yang kita dapat belajar, semua ajaran-ajaran yang kita dapat dapatkannya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.